الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه الترمذي والحاكم والصححه وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan bagi setiap duka citanya itu jalan keluar, kegembiraan, dan bagi setiap kesempitannya itu jalan keluar, dan merezekikan kepadanya daripada jalan yang ia tidak sangka. Hadis ini adalah salah satu daripada hadis yang membicarakan berhubung dengan fadilat istighfar. Yakni seseorang dikehendaki untuk beristighfar sebanyak mungkin yang dia mampu bagi setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang banyak beristighfar untuk dijadikan kedukacitaannya itu kegembiraan, digantikan duka citanya dengan kegembiraan, dan digantikan kepadanya kesusahannya jalan keluar, dan akan diberi rezeki kepadanya dengan jalan yang ia tidak sangka. Maka dengan itu, berdasarkan hadis-hadis para ulama, menggalakkan orang ramai untuk beristighfar sebanyak mungkin, terutama orang yang ditimpa musibah dan orang yang di dalam kesusahan dan di dalam kesempitan hidup. Kerana demikian itu membolehkan Allah, menjadikan Allah merezekikan kepadanya dengan jalan yang ia tidak sangka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap duka citanya itu kegembiraan, dan kesempitannya itu pula jalan keluar daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah seperti mana yang selalu kita sebut, ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang faqih di kalangan para imam sahabat. Sahabat ni bukan satu mustawa, bukan satu peringkat semua. Walaupun kadang-kadang ada yang lewat masuk Islamnya, tetapi ilmunya kadang-kadang lebih daripada yang awal. Ada kadang-kadang semuanya sahabat, tapi kadar ilmu mereka tidak sama. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala merezekikan ilmu kepada manusia. Cuma antara yang saya tertarik, Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Di sebelah makam Abdullah bin Abbas ialah makam, antaranya ialah makam Syekh almarhum Syekh Daud Al-Fatani, yang tentu kita panggil Syekh Daud Tani. Di sebelah makam Ibn Abbas radhiyallahu. Syekh Daud Fatani dulu ialah seperti mana yang kita tahu, orang daripada petani yang belajar di Mekah, yang banyak menyumbang kepada penulisan buku-buku dan kitab-kitab berhubung dengan fiqh, berhubung dengan akidah yang tersebar di alam Melayu. Beliau pernah menerima beberapa anugerah daripada Kesultanan Turki disebabkan jasanya di dalam menyebarkan dakwah. Pernah terlibat di dalam memerangi Siam 2 kali. Bukan syekh saja, turun ke medan perang memerangi Siam. Dan akhirnya dia meninggal di Mekah. Ketika dia meninggal di sana, dia dimakamkan di sebelah kubur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah Allah memuliakan para ulama. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, saya nak sebut sedikit mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam Kitabul Istinja pada kali ini. Pada minggu yang lalu, saya diberi kesempatan untuk menziarahi dan berjalan ke Singapura.
Ada beberapa perkara yang saya lihat di sana dan saya rasa macam nak sebut di sini. Lebih kurang 3 hari saya ada di sana. Saya lihat antara yang menariknya, negeri dia macam mana tuan-tuan tahu, bersih. Itu tak apalah, dia kena undang-undang banyak kat rakyat dia. Mari dia sempit. Dan kebersihan pun sepatutnya wujud dalam negara dan dunia orang Islam. Kerana kebersihan ini penajarnya ialah orang Islam. Yang kedua, saya lihat persatuan-persatuan Islamnya aktif. Dan saya disambut oleh salah satu daripada persatuan yang aktif. Mereka bukan saja ada bangunan yang lebih besar daripada bangunan kita. Mereka ada tempat kids garden, mereka ada bantuan orang tua-tua, mereka ada rumah kereta orang sakit, mereka ada macam-macam. Mereka ada kelas, mereka siap mendidikkan mereka dengan komputernya, dengan apa, canggih. Kalau orang nak buat sekolah macam tu, kita sokong. Memajukan orang Islam. Apatah lagi dalam negeri yang seperti mereka. Ini semua sumbangan-sumbangan besar yang kita patut terima kasih kepada mereka yang berada di sana. Untuk meneruskan orang Islam hidup dari orang 500,000 orang Islam. Dan dikatakan meningkatnya orang Islam dengan usaha mereka mengislamkan orang-orang yang bukan Islam. Senantiasa orang Islam ni kadang-kadang bila dia kena disikit tertindas, dia aktif. Orang Melayu di Cape Town, Afrika, hebat perniagaannya orang Islam di sana. Orang Islam di Amerika lebih hebat daripada hak duduk di Mesir. Cumanya yang saya nak sebut satu, saya berjumpa dengan sebahagian orang, bukan semua orang, sebahagian orang. Ada beberapa pahaman yang tidak boleh ada kepada kita orang Islam. Di samping kita belajar, kita mengajar berhubung dengan banyaknya mazhab di dalam Islam, kita kena tahu 3 perkara yang saya nak sebut, tuan-tuan, jangan silap. Ulama-ulama sepakat di atas 3 perkara ini. Yang pertama, ulama-ulama Islam menyatakan harus bagi mana-mana orang Islam mengikut mana-mana mazhab Islam yang mana dia mau. Sama ada Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Dia boleh pilih yang mana dia mau untuk dia ikut. Tidak semestinya dia Melayu, dia mesti ikut Syafi'i. Tidak semestinya dia India, dia mesti ikut Hanafi. Dia mesti ikut apa yang dia mau. Dia boleh ikut apa yang dia mau. Berdasarkan dia yang dia rasa memudahkan dia untuk sampai kepada agama. Yang kedua, orang Islam diharamkan ta'assub mazhab. Ta'assub bermaksud bukan mengikut mazhab. Bukan maksud ta'assub itu ikut mazhab. Ta'assub itu bermaksud begini. Kita tahu satu pendapat yang dikemukakan oleh mazhab yang kita ikuti. Pendapat itu kita lihat dikemukakan oleh hadis oleh mazhab lain. Yang ternyata hadis yang dikemukakan oleh mazhab lain ataupun dalil yang dikemukakan oleh mazhab lain lebih meyakinkan kita itulah maksud Nabi. Tapi oleh kerana kita dah mazhab macam ni, saya ikut mazhab lah, tak bolehlah nak ikut hadis. Itu namanya ta'assub, yakni membelakangkan Al-Quran ataupun hadis. Kalau kita yakin sedangkan Quran bermaksud lain, hadis bermaksud lain, kita telah buat yang lain, kita tetap nak buat yang lain kerana kita ikut mazhab, itu nama ta'assub mazhab. Haram dengan sepakat orang Islam. Tak ada yang berkecuali pun dalam mengharamkan hal ini. Orang kata ni dia tak baca kitab. Semua ulama mazhab kata haram kalau buat macam tu. Yang ketiga, kita kena yakin empat imam mazhab berada di atas kebenaran. Maksud empat mereka ini telah talaqatil ummatu bil qabul. Mereka ini telah diterima oleh umat. Semuanya berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita hanya menyatakan yang benar itu hanya Syafi'i ataupun yang benar itu Hanafi, yang benar itu hanya Maliki. Yang benar itu keempat-empatnya benar.
Keempat-empatnya ialah imam kepada umat ini di dalam masalah fiqh. Bila kita tahu hal yang tiga asas ini, maka kita dah tahu macam mana yang saya sebut dahulu, bahawasanya mengetahui hadis tidak berarti tidak berlakunya khilaf. Kemungkinan kita tahu hadis tapi kita tetap khilaf. Saya selalu buat contoh. Orang yang lama sebuntah berapa kali dia dengar contoh ni. Yang baru saya buat contoh. Bahawasanya Rasulullah SAW suatu hari telah menyebut la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada kamu yang semayang asar melainkan di Bani Quraidah. Ketika itu Nabi sedang bersiap untuk pergi menyerang perkampungan Bani Quraidah. Di kalangan sahabat ada yang mereka ikut Nabi terus ikut pergi ke Bani Quraidah baru nak solat asar. Asar dah masuk, perjalanan lambat. Di kalangan mereka ada yang sembahyang asar tak ikut arahan Nabi dan kemudian pergi ke Bani Quraidah dan sampai bersama dengan Nabi. Rasulullah SAW telah diberitahu tentang sebahagian mereka yang ingkar dengan arahan. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu tak ikut arahan? Kata mereka, kami memahami daripadamu, wahai Rasulullah, engkau bukan melarang kami sembahyang asar, tetapi engkau bermaksud supaya kami cepat. Kau kata jangan sembahyang tu bukan nak maksud jangan sembahyang, supaya kami cepat. Kami walaupun sembahyang, kami cepat juga. Kami sampai sekali dengan orang lain. Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Maka dengan itu, maka para ulama menyatakan kemungkinan cakap Nabi yang satu dipahami lebih daripada satu makna. Boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna, boleh jadi dua makna, boleh jadi tiga makna, dan kesemuanya betul. Kadang-kadang berlaku begitu. Bila kadang-kadang berlaku begitu, itu salah sebab, salah satu daripada sebab untuk membolehkan kadang-kadang berlakunya madhab. Kalau itu yang disebabkan madhab, maka kesemuanya betul. Kadang-kadang berlaku disebabkan ada hadis yang tak didengar oleh imam lain. Seperti Abu Yusuf daripada mazhab Abu Hanifah yang mendengar, berjumpa dengan Imam Malik dan melihat bagaimana Imam Malik telah mengemukakan hadis berhubung dengan zakatul khudrawat, berhubung dengan zakat tentang buah-buahan, berhubung dengan sok gantang. Kata dia, kalaulah sahabat aku Abu Hanifah melihat hadis ini, nescaya dia menarik balik pendapatnya seperti aku menariknya balik sekarang. Demikian imam-imam kadang-kadang tidak sampai hadis kepada mereka, tetapi mereka tetap hati mereka bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu, saya selalu hurai sebab dan sebabnya, maka orang Islam kenalah tahu, bukan semua orang Islam mampu untuk mengkaji, mampu untuk mengetahui dalil. Sekarang saya sebut hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Tuan-tuan tahu macam mana Bukhari mensahihkan hadis? Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu apa yang dimaksudkan mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Apa yang bersambung sanadnya bersambung daripada awal sehingga akhir, yang diriwayatkan oleh rawi yang dhabit dan adil, tidak ada illah dan tidak ada syadz. Tuan-tuan dengar pun semua tak faham kataan-kataan tu. Dhabit na illah. Ini kalau saya buat kursus kat tuan-tuan, 3 tahun baru nak faham mattasalah sanaduhu bi'adlah. Sebab tu sebagian orang mengajar, bila kita tanya ustaz hadis sahih, tak sahih sama je saya. Tak boleh faham. Kalau sekadar dia duk buka 2-3 hari, dia tak akan faham. Ilmu hadis, ilmu yang paling mendalam. Oleh kerana itu tak muncul semua orang macam Bukhari. Oleh kerana tak muncul semua orang macam Bukhari, kita buat apa tuan-tuan? Kita ikut taklid, kita mengikut Bukhari. Mengikut Bukhari di dalam hukuman itu bernama taklid. Yang kita ikut dia. Kerana kita tak mampu lah. Bila tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan ikut. Tuan-tuan tak mampu mengetahui dari Syafi'i, tuan-tuan mengikutnya. Itu bermaksud fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lam. Saya nak cerita, saya jumpa dengan sekumpulan orang, bukan semua. Mereka menganggap orang yang mengikut mazhab itu salah. Dan mereka menamakan golongan ini sebagai mazhabi.
yakni salah. Salah bermaksud, dan saya mendengar di kalangan mereka ada yang bercakap, ada orang tu patut ikut Quran dan Sunnah, dia ikut mazhab Syafi'i. Apakah Syafi'i mengikut Taurat dan Injil? Dia mengikut Quran dan Sunnah. Entah jangan kata salah, entah kata begini. Yang salah itu ialah ta'attub mazhab, bukan mengikut mazhab. Yang salah itu ta'assub mazhab, bukan mengikut mazhab. Ta'assub bermaksud dia tak mau terima dalil, walaupun ternyata benar, kerana dia bermazhab. Mengikut, semua orang mengikut. Kebanyakan orang, melainkan orang yang sampai kepada maqam dia. Orang namakan sebahagian pecahan itu kepada taklid dan ittiba'. Apa pun yang dinamakan, hakikatnya manusia ini ada benda yang dia taklid. Yang tak bolehnya kita ustaz, balik Azhar, balik Jordan, mengajar sama juga macam orang yang tak mengaji. Itu tak boleh. Dia mengajar, dia kata kita ikut ada sudahlah. Entah kena kaji, entah kena baca, entah boleh baca, entah ada kitab. Melainkan entah kata, walaupun saya pergi mengaji itu, tapi dah tak apa bersungguh, kalian nak baca, itu cerita lain. Tamatlah masalah entah. Kalau dah tak apa bersungguh, tak usah ajar orang. Nanti orang pula jadi tak bersungguh. Tetapi, bagi orang yang tahu, dia kena tengok, dia baca dalil. Dengar daripada sini. Kita di sini tidak menyatakan salah mengikut mazhab. Bahkan kita menyatakan orang kena menghormati mazhab. Cuma kita katakan jangan ta'assub. Kalau ta'assub akan jadi masalah. Masalah bukan saja pada orang ramai, masalah pada tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mensyaratkan tuan-tuan macam saya sebut, kalau nak beli kena lafaz, saya jual dan saya beli. Kalau tuan-tuan beli ayat mesin kan dah tak boleh. Ketika itu tuan-tuan pegang kaul mazhab Abu Hanifah. Bukan kita kata Syafi'i salah, dia telah berijtihad. Dia cuba menyelesaikan masalah pada zaman dia. Dan hadis tentang itu tidak jelas. Kerana apa? Ada forum dengan satu hamba Allah. Dia kata Quran semuanya jelas, kita boleh faham dengan mudah. Tak benar. Anda di sana, hamba Allah ni kata senang, Quran ni jelas. Okey kalau benar. Wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit dalam bulan puasa atau dalam musafir, ganti pada hari lain. Tuan-tuan sakit apa tuan-tuan? Mai satu orang, saya buka puasa, apa siapa yang tak puasa? Rasa macam sakit telinga pula ni. Pasal apa tak puasa? Rasa macam sakit kepala. Pasal apa tak puasa? Sakit gigi. Pasal apa tak puasa? Wah, dia kata apa teringat apa atas tapi apa? Menebah dia ingat sikit sakit. Quran kata siapa sakit buka puasa buka lah. Tuan-tuan, perlu tak fuqaha? Siapa yang boleh tafsirkan? Memerlukan fuqaha. Orang alim yang meletakkan dhabit. Tapi orang alim itu bukan maksud tu imam kampung kita. Bila kita sebut Syafi'i, kita bermaksud Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bila kita maksudkan Syafi'iyah, yakni ulama-ulama Syafi'i, kita bermaksud Al-Imam Al-Nawawi. Kita bermaksud Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita bermaksud Al-Rafi'i. Kita bermaksud Al-Muzani. Kita bermaksud Al-Buwaiti. Kita bukan bermaksud ustaznya ajak kita malam kemarin. Itu maksud kita. Daripada mana kita rujuk? Daripada rujukan-rujukan mereka. Ini tuan-tuan ambil perhatian. Supaya orang tidak menganggap kita salah faham. Lalu menganggap salahnya orang bermazhab. Tidak salah. Dunia Islam seluruhnya bermazhab. Kenapa mereka bermazhab? Mazhab itu mereka mengikut orang. Kenapa? Kerana mereka tak mampu. Ada orang saya, kalau tuan-tuan ijtihad pun mungkin 3-4 perkara. Bakinya tetap manusia ini tak Syafi'i, Maliki, tak Maliki, Hambali, tak Hambali, Hanafi. Ataupun kadang-kadang adalah 2-3 kaul yang lain daripada imam-imam diterima dalam agama. Tetapi kita tidak menyatakan salah. Sebab itu saya sebut, tidak ada mazhab Wahabi. Tak ada. Dia bukan mazhab. Dan tak layak dia menjadi mazhab. Tak layak dia menjadi mazhab.
Dia sendiri menyatakan dia ikut siapa? Ahmad bin Hanbal. Kalau orang kata kita ikut fiqh Wahabi, tak layak dia menjadi, dan kita pun tak pernah nak ikut. Bahkan kita kata dia tidak sehebat imam-imam yang 4 di dalam masalah fiqh. Muhammad bin Abdul Wahab jauh imam-imam yang 4 lebih hebat daripadanya. Tetapi kalau tuan-tuan maksudkan, dia telah memberi sumbangan memerangi khurafat yang berada di Hijaz pada zamannya. Ketika itu orang sembah kubur Aisyah, orang sembah tempat Ali, orang sembah tempat-tempat sahabat, orang pergi bayar nazar di dalam tempat khandak, tempat Nabi. Dia bangun memerangi mereka, dia menghapuskan mereka, dia menghapuskan khurafat. Kita katakan kita orang yang awal berterima kasih di atas sumbangannya itu. Kerana Islam mengajar kita berterima kasih kepada orang yang telah menyumbangkan Islam. Kalau orang kata kita setuju pada dia daripada alif sampai ya, tidak. Ada perkara kita tak sama dengan dia. Tapi ada orang mengajak kita supaya menghukumnya sebagai sesat. Kita tak boleh hukum orang Islam sebagai sesat, melainkan dengan dalil yang jelas dan terang. Kenapa kita menghukum? Tiba-tiba tak pasal-pasal kita duduk di Mengkuang, kita duduk di Malaysia, tapi berdiri di akhirat, kalau saya kes dia di Hijaz. Lepas hak nak hukum je, entahlah berdiri jawab depan Mahkamah Qadir Rabbul Jalil, entah dengan dia. Kita tak menang-menang dengan dia. Cumanya orang salah faham. Bila kita tak menghukum dia, orang kata kita ikut mazhab dia. Tak kena mengenal dengan tak menghukum dia dengan mengikut mazhab dia. Orang tuduh satu orang mencuri. Kita tahu dia tak mencuri. Kita kata dia tak mencuri. Dia kata, hanglah pencuri. Betul ke? Kita kata dia tak mencuri. Entah tuduh dia buat apa. Jadi yang sokong dia, tak sokong. Tak kena mengenal aku dengan dia. Cuma pun abang dia tak mencuri je lah. Bukan kata kena mengenal adik-beradik lah kita ikut dia. Tak ikut. Tak ada pasal nak ikut dia. Ramai imam lain lagi. Balik kita kepada masalah yang akan kita baca. Berhubung dengan kitabul istinja. Perkataan istinja selalu tuan-tuan guna. Istinja, seperti mana yang tuan-tuan faham, ia bermaksud menghilangkan najis ataupun mengurangkannya daripada tempat keluarnya najis, iaitu daripada kubul dan tubuh. Hukum dia. Mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan wajib. Jadi bila saya sebut mazhab menyatakan wajib, ada mazhab lain menyatakan sunat makan. Malaikat setelah dia nak salat nanti lain cerita. Wajib. Dalilnya mereka akan kemukakan. Kemudian daripada ini, namanya al-istinja. Dengan apa manusia boleh istinja? Manusia boleh beristinja dengan dua perkara. Bukan dua jenis, dua perkara dia boleh. Yang pertama, dia boleh dengan air mutlak. Air mutlak, air-air ni kita dah sebut dalam kuliah Al-Fah. Yang kedua, dia boleh dengan benda yang keras dan kasar. Keras dan kasar ni jadi masalah. Hadis tak sebut keras dan kasar. Kita akan tengok nanti. Tetapi kita faham daripada hadis bahawa Rasulullah beristinja dengan batu. Karena selain daripada kalau tidak kasar, lincin, kita guna kertas yang mana? Kertas minyak. Dia tak akan bersih. Tapi kalau zaman ni orang boleh buat tisu yang digunakan, dia kasar walaupun dia tidak keras, tapi orang boleh pegang dia, gulung dia sehingga dia agak mantap, dan kemudian dia kasar, dia boleh membersihkan. Sampai tak maksud yang dikendaki oleh syarak? Sampai. Tentu Islam tidak jumud pada satu zaman, dia mengikuti perkembangan manusia. Dalil mereka, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena Rasul daripada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang mak dia mai hantar kat Nabi supaya mak dia suruh dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Mak dia Ummu Sulaim. Mari jumpa Nabi, hantar Anas supaya Anas khidmat dengan Nabi
Mudah-mudahan anak boleh ilmu daripada Nabi SAW. Tu cara ibu dia nak bagi dia boleh ilmu, pergi hantar pergi duduk dengan alim, pergi duduk dengan Rasulullah SAW. Sebab itu semua sepanjang orang yang mewarisi ilmu di kalangan para ulama ialah orang yang ada mulazamah, dia panggil senantiasa bersama dengan orang alim berkenaan dia mewarisi ilmu. Al-Muzani, Al-Buwaiti yang duduk dengan Syafi'i, Abu Yusuf yang duduk dengan Abu Hanifah, mereka semua ini mewarisi ilmu. Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam yang duduk, Al-Imam Ibn Kathir yang bersama dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, mereka semua duduk mewarisi ilmu. Dalam internet ni hantar Ibn Taymiyah ni banyak sangat. Tuan-tuan, kita jangan cari pasal di akhirat kelak, tak pasal-pasal kita pergi sangkut dengan orang. Ni semua, kalau sini semua kerja-kerja bodoh belakang. Islah niat ke apa nama? Al-Hakam kan Islah Hakam. Ibn Taymiyah. Cukuplah Ibn Taymiyah tu Ibn Taymiyah. Tak payah kenal. Universiti dan dunia Islam keseluruhnya pakai buku dia. Ulama-ulama Syafi'i mazhab semua beri rujukan pada dia. Adalah 2-3 ulama yang tak puas hati pada zaman tu. Tidaklah pelik, tuan-tuan. Yahya bin Ma'in, sahabat besar dalam hadis, sahabat kepada Al-Imam Ahmad, melemahkan hukuman hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Biasa saja, tapi kita tak pakai cakap dia. Ibn Taymiyah, antara orang yang bawa tuduhan kepada Ibn Taymiyah ialah Ibnu Battutah. Tuan-tuan, sebab tu bukan baca buku terikut adalah kesalahan. Ibnu Battutah menulis satu buku, Rihlah Ibni Battutah. Dia ni kerja mengembara banyak, Ibnu Battutah. Dia pergi ke Sumatera. Tuan-tuan dengar cerita Ibnu Battutah. Ibnu Battutah pergi ke Sumatera. Dia kata dia sampai ke Sumatera dulu zaman dia berada lebih kurang 500 tahun lepas. Sekitar 500 tahun lepas. Kata Ibnu Battutah dia sampai ke Sumatera, dia tengok di Sumatera ada burung Garuda. Tuan-tuan agak percaya ke tak? Percaya ke tak? Kau tuan-tuan beradik-beradik Malendeman juga. Tak ada burung Garuda di Sumatera. Tapi orang Jawa, orang Sumatera, orang apa ni rajin nak buat cerita di dulu ni ada burung Garuda. Ibnu Battutah betul sampai ke Sumatera, dia tak turun betul-betul, dia duduk sembang di tepi tu, dia cerita, dia tengok orang perempuan Indonesia ni lawa-lawa, dia kata. Lepas tu dia tengok cantik-cantik, lepas tu ada burung Garuda. Mana burung Garuda? Menunjukkan dia dengar cerita orang. Tu cara orang nak analisis fakta. Ni sahabat-sahabat kita polis sedar ni cakap mah. Nak analisis fakta. Orang bagi fakta tengok. Tanda dia tak. Bila dia sampai ke Damsyik, dia cerita di Damsyik tu kubur hak dia cerita dia tak ada. Tapi dia ambil di pelabuhan. Antara yang dia cerita, dia kata dia tengok satu orang otak dia lebih besar daripada akal dia. Akal dia lebih besar daripada otak dia, lebih kurang bahasa dia begitu. Dia ni duduk di atas, nama dia Ibn Taymiyah. Orang panggil kat dia Ibn Taymiyah. Dia ni duduk di atas mimbar masjid. Dia turun daripada mimbar masjid. Dia ada khutbah, dia kata Tuhan turun daripada atas di langit. Macam mana aku turun daripada mimbar? Dia kata kawan ni memang sesat. Nama dia Ibn Taymiyah. Bila dia tengok pada bulan Sya'ban pada tahun 724 Hijrah. Kita tolak pembohongan dia beberapa fakta. Bila kita baca, kita akan tahu. Yang pertama, Ibn Taymiyah tidak pernah menjadi khatib di Masjid Dimashq. Itu fitnah. Yang kedua, dia tengok pada bulan Sya'ban, semua orang dah tahu
pada bulan Rejab, pada tahun berkenaan 726 Ibn Taymiyah telah pun masuk ke dalam penjara. Hang tengok siapa? Kemudian dia bukan ulama, dia pengembara saja. Macam kita punya wakil pergi hantar di mana? Kutub Utara duduk heran. Orang Eskimo hidup lama dah tak heran pun. Pelik buat ni. Ini tak benar. Bila dia atas yang tak benar tu, mari Sirajuddin Abbas daripada Indonesia, mari ni bina di atas kalan yang tak benar, menuduh Ibn Taymiyah yang bukan-bukan. Kapikan dia, hentam dia, sesatkan Ibn Taymiyah, kapikan Ibn Taymiyah di atas fakta yang diberikan oleh Ibn Battutah. Ini tak benar. Tak pasal-pasal semua geng-geng ni semua, geng-geng ni semua ada ceramah masjid, ceramah ada sebut Ibn Taymiyah, diri depan Tuhan untuk jawab Ibn Taymiyah. Kita tak kena mengenal. Macam mana kata? Kita tak tahu kenal. Kita tak kenal siapa Muhammad Abdul Wahab. Kita tak tahu mazhab Wahabi. Kita tak tahu apa. Itu dia punya. Kita tanya saya dalam jumlah ahkam yang banyak Syafi'i. Tapi entah tuduh dia sesat. Anda kata apa siapa anda tuduh dia sesat? Dia nak tuduh juga. Kita jalan. Esok pergi makan. Tuduh depan mikrofon. Senang. Orang lain dengar. Tak boleh. Esok jeri depan Tuhan. Kita tak mau. Tak ada kena mengenal. Akhirat tu tak jumpa dengan dia. Tak kena mengenal. Kita dengan dia. Dia menyakit. Bukan kita ikut. Tak ada pasal-pasal kita nak ikut mazhab. Sebab saya dah sebut, Muhammad Abdul Wahab dinisbahkan kepada fiqh. Dia tidak jago dalam fiqh. Untuk menjadi mazhab, dia tak boleh. Dia tidak jago dalam fiqh. Cuma dia ada sumbangan dia. Ketika dia duduk di sana sumbangan. Tapi seseorang ada sumbangan dia. Adakah satu orang daripada A sampai Z, peribadi dia semua yang tak boleh bagi A? Tentu tak ada. Rasulullah SAW. Selain daripada itu ulama apa, semua ada benda-benda yang boleh. Tapi kalau kita nak bincang hak silap tu saja, kita nak lupakan hak lain. Nak besarkan hak silap. Dan anda nak sebut di sini satu kaedah. Antum semua kena tahu. Kaedah di kalangan ulama menyebut, dia panggil lazimul qaul laisa biqaulin, ataupun lazimul madhhab laisa bimadhhab. Ini kaedah. Lazim maksudnya benda yang kita tafsirkan di atas cakap tu bukan maksud cakap tu. Misalnya begini. Misalnya mazhab Mu'tazilah dia berpendapat kebaikan dan keburukan itu datang daripada zat manusia itu sendiri. Dia tu sendiri. Kita yang mencetuskan kebaikan dan keburukan. Ahli sunnah kata apa? Kebaikan keburukan main daripada mana? Main daripada Allah. Mu'tazilah dia tak mau tandak tu kejahatan daripada Allah tu. Dia kata main daripada kita. Tuan-tuan, kalau kita fikir cara mendalam cakap Mu'tazilah ni, kalau dah main daripada kita, artinya kita yang menjadikan. Kalau kita menjadikan, artinya bukan Tuhan menjadikan. Artinya ada benda yang bukan Tuhan menjadikan. Ini boleh membawa kepada kafir. Tapi ulama Ahlussunnah kata, yang kita boleh faham daripada cakap hak kita tafsir tu tak boleh dikira sebagai cakap. Kita cakap orang macam saya sebut, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah karut betul. Cakap tu kafir tak? Tak cari zahir kafir. Pasal dia telah menghina azan ni, tapi kita kena fahami dia. Tiba-tiba dia kata sebenarnya bukan dia hina kawan yang azan tu tak sembahyang subuh, tiba-tiba pergi azan zuhur. Misalnya satu orang, kita kata-kata orang perempuan, kita kata, ni, aku nak menikah lagi satu lagi. Hampa ingat bagus sangat kalau menikah dua tu. Cakap tu kalau kita tak say, Tuhan yang benarkan menikah dua. Tak? Ha? Dia pergi petikai pula dah. Dia kata, hang kapiak lah bini kau. Dia tak betul macam tu. Tak boleh tak say macam tu. Melainkan dia terang Tuhan jahat. Misalnya, agama Islam tak boleh pakai. Itu tak boleh ditafsir. Maka tapi yang ditafsir sebalik tu tak dihukum. Anda faham tak? Kerana dia tadi bukan dia petikai poligami, dia meluat kita nak poligami. Yang tu je. Jadi tuan-tuan ingat. Ni Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat, kana Rasulullah yadkhulul khala, dia masuk ke khala, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzah falyastanji bil ma'.
Kata Anas, Rasulullah masuk ke tempat buang air. Pada dulu buang air pergi ke pada tempat jauh-jauh, tempat yang khalaq ni dia macam rendah sikit, orang tak nampak. Aku, kata Anas, dan seorang lagi bawa bekas air dan bawa satu macam kayu panjang sikit untuk jadikan sutra kepada solat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya beristinja, yakni menyuci najisnya dengan air. Pasal apa dalil ni popular habaq? Kita tahu dah nak suci apa lagi? Dah, itulah Islam. Semuanya mengikut apa yang contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Atan-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaidha fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk buang air besar. Baginda memerintahkan aku mengambil 3 biji batu. Maka disyaratkan dengan itu untuk istinja di dalam mazhab Syafi'i tidak kurang daripada 3 biji batu. Kalau nak guna istinja 3 biji batu. Kalau tak ada batu hak jenis guna kesat tu, tuan-tuan kita pergi negeri barat. Negeri mana negeri jenis canggih sangat masyarakat dia sampai ayak tu nak guna lah. Dia tinggal tisu tu. Lepas tu kita istinja pakai tisu tu. Lagi dia pun tinggal banyak berkarung. Lepas tu kita pergi semayang. Sah ke tak? Ha? Tak apa nak berani sebut tu. Sah ke tak? Sah lah. Rasulullah istinja dengan batu benda kasar. Artinya kita sah lah tu. Lepas tu, pasal apa kita dah kata jenis Cina ni? Pasal apa pula? Cumanya yang paling afdal dengan batu diikuti dengan air. Nanti kita akan sampai. Tapi artinya kalau dengan itu saja, dengan bekal kasar saja, sah ataupun tidak. Yang suci, bersih ataupun tidak. Bersih ke tak? Bersih. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an A'ashah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. Bahwasanya daripada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila satu orang kamu pergi buang air, dia bawa bersama dengan dia 3 batu yang dia bersihkan dengannya, itu memadai untuk dia. 3 batu memadai. Kalau 3 batu tu ada lagi kesan, dia mesti tambah. Tapi sekurang-kurangnya, artinya kalau 3 batu tak cukup, ada lagi, artinya tak memadai. Maksud 3 batu, kalau dah 2 dah okey, tambah bagi jadi 3. Tapi kalau 3 juga tak okey, tambah sampai berapa? Bagi sampai cukup, tetapi disunatkan di ulama-ulama untuk kita ambil secara ganjil. Maksudnya 5, 7 bagi ganjil. Jumlah tu bagi ganjil. Bila kita tengok Rasulullah kata cukup macam ni, maka saya nak kata, kadang-kadang kita bagi maklumat yang salah. Kita kata, lu orang Cina tak betul, lu cuci tak betul. Orang pakai ayak, lu pakai... Betul ke cakap tu? Tak betul. Besok bila dia masuk Islam, dia mengaji fiqh, kita pening pula. Itu dia kata tak betul. Masuk mai kata jadi betul pula dah. Kau dia faham. Hatu kata apa Tuhan ada lawan-lawan tak ada lah. Riwayat daripada Muslim, daripada Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastanji ahadukum biduni 3 ahjar. Kata Nabi, jangan beristinja seseorang kamu kurang daripada 3 biji batu. Jangan kurang pada 3 biji batu. Inilah yang menjadikan ulama-ulama Syafi'i mensyaratkan 3 biji di atas hadis ini. Saya dah sebut taksub mazhab tak boleh. Tapi hormat mazhab. Kalau kita dah tak sampai dalil, maksudnya kita ikut orang. Al-Imam Az-Zahabi bila disebut tentang ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i itu dia kata bagaikan imam mereka. Imam di dalam hadis dan juga pemikiran.
Sedangkan Az-Zahabi dan anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah bermazhab Hanbali. Apa yang tak sah untuk kita beristinja dengan dia? Kita baca hadis. Rawal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Atta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'idha فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فآتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis Bukhari, katanya Nabi telah pergi membuang air besar. Tuan-tuan, Rasulullah kita ni sampai buang air besar pun sahabat rakam. Sebab itulah antara syarat, antara ciri keistimewaan Rasul ini, dia mesti di kalangan manusia. Kalau tidak, kita nak contoh macam mana bab-bab macam ni kalau dia malaikat. Tuan-tuan, siapa dia tokoh yang terkenal yang tuan-tuan tahu lain daripada Nabi? Habaq lah. Cuba tanya orang Buddha, Gautama Buddha pergi buang air besar macam mana? Tak ada. Oh, dia kata kita ini macam tak mau cakap. Oh, dia kata agama hampa tak lengkap. Kami semua lengkap, ada petunjuk. Orang Kristian pun tak boleh bagi tahu macam mana Jesus pergi ke, dulu tak ada toilet, dia pergi ke bush, pergi ke semak, pergi ke apa. Apa agama habang? Agama Hindu tak tahu langsung siapa di atas. Tak tahu langsung. Pun ada mangkuk yang ikut. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada pergi buang air sampai dia mendatangi isteri Aisyah, cerita semua macam mana. Syiah marah ke Aisyah radhiyallahu anha. Syiah kata Aisyah ni buka cerita rahsia Nabi, buka ke benda dia habaq cara supaya orang ikut. Cuba tengok ni, Abdullah bin Mas'ud kata Nabi pergi buang air, dia memerintahkan aku mencari 3 biji batu. Dia nak pergi buang, dia kata awak cari 3 biji batu. Maka di tengah pasir, padang pasir kan, pasir itu, dia kata aku dapat 2 biji batu, cari sebiji lagi tak jumpa. Tengok-tengok adalah tai unta ke apa. Tuan-tuan, ngeri sana. Bila tai binatang dia jadi keras, nak macam dengan batu, disebabkan kering cuaca dia tu. Lalu aku dah tak ada apa, soalan bagi dia 3 tu. Ketiga, dia kata Rasulullah, ambil 2 dan satu lagi baginda campak. Baginda kata hadha riks, yang ni najis. Menunjukkan kalau keras, tapi kalau dia najis, tak boleh. Itu jangan faham lah. Simple. Yang najis tak boleh. Dia nak 3 biji batu. Nanti kita akan sebut lagi tentang hadis-hadis batu ni. Dia nak 3 biji batu. Kalau satu batu besar kita dapat, kita boleh gunakan 3 penjuru dia. Macam mana? Boleh ke tak? Boleh. 3 kali. Tapi kalau 3 tu tidak memadai, maka 3 tu kalau tidak memadai, ya, ulama-ulama bila membahaskan hadis-hadis ini, mereka sebut ini yang pertama, bahawasanya kita tidak beristinja dengan benda yang kotor. Kemudian kita juga tidak boleh beristinja dengan apa yang terputus daripada anak Adam. Katalah kita pergi perang, tengok-tengok tangan orang terputus itu, tak ada batu pun, ambil tangan buat istinja. Kalau ditakdirkan begitu, tak dibolehkan. Ataupun kita tak boleh beristinja dengan makanan makhluk seperti tulang. Ini kerana sabit daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Abdullah bin Mas'ud ni kemudian di mana tuan-tuan? Saya sebut dia di mana? Iraq. Sebab tu fiqh Abu Hanifah banyak mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani da'i al-jinn.
wakil jin datang berjumpa dengan Nabi. Dia mai jumpa Nabi supaya Nabi pergi berjumpa. Kerana Nabi ni diutuskan untuk manusia dan jin. Bolehlah masalah jin ni, tapi bagilah habis tu tak jin ni. Dia kurang. Fadhahabtu ma'ahu, aku pun pergi bersama dengan wakil jin. Faqara'tu alaihimul Quran, aku baca kepada mereka Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengajar, Nabi sebut Quran, Nabi berbicara, mereka faham agama. Fasa'aluhu zat. Qala Abdullah. Nabi cerita ada, maka kata Abdullah, jin ni minta pada Nabi zat. Zat ni dia minta makanan, benda hak dia nak makan. Lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaih. Bagi kamu tu semua tulang yang disebut nama Allah pada dia. Artinya orang jin yang Islam, bila kita sembelih binatang, ini kita sebut nama Allah ataupun kita tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tulang itu bila kita buang dia jadi makanan jin. Pasal jin tak makanlah tulang hak bangkai. Dia pakai tulang yang kita sebut nama Allah. Yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Yang pentingnya begini. Bila tulang itu kita tahu Allah Taala alam macam mana, tapi Tuhan akan jadikan bagi tulang itu daging. Dengan daging itu maka mereka akan makan. Macam mana tulang, kalau kita bubuh racun di tulang dia makan, kena akan jerat dia. Tak payahlah yang tu. Kira dia makan, Tuhan jadikan untuk dia. Dia alam simple. Cerita panjang jin pun tak pakai tak. Tapi kalau kita kata sakpirin ni, kalau jin boleh duduk sejuta pun mungkin. Pasal dia tak alam kita. Tak alam kita tak mana. Simple, dia wujud. Mari orang yang moden kebelakangan ni, bila mereka menghadapi cabaran di barat, mereka tengok Al-Quran cerita tentang jin, mereka tak siapkan yang dimaksudkan dengan jin itu ialah virus. Ini ada beberapa tokoh-tokoh agama yang takut barat tak mau terima, tak siapkan jin sebagai virus. Tak, jin. Kalau tidak takkan virus minta akan Nabi makanan. Tak nak sabar sangat tak siapkan tu. Tapi yang saya nak sebutnya sambungan cakap Nabi. Nabi kata, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amun ikhwan." Jangan kamu gunakan, jangan kamu beristinja dengannya. Pasal apa? Pasal dia adalah makanan apa? Dalam Tirmizi, Nabi kata, "Fala tastanju biraus wala bit'am." Pasal biraus ini tadi, wa kullu ba'rah. Ba'rah ni semua apa? Makan semua binatang, unta ke apa ni dia buang air, dia berak, dia apa, jadi makanan untuk binatang di kalangan jin. Jin ada kuda-kuda dia apa semua. Macam mana tak usah duk tanya nak pergi bilang kuda jin lah. Tapi intinya mereka ni makan. Jadi Nabi kata tak usah istinja dengan dua benda ni. Jadi ulama khilaf tu masalah taik binatang tu kerana tak boleh tu dia najis ke kerana nak istinja jin. Tapi yang pentingnya dua-dua ni tak boleh. Tuan-tuan faham? Artinya di kalangan jin tu ada haiwan dia yang jin naik. Dia makan apa? Jin tu makan tulang, haiwan tu dia naik macam mana kira Allah Taala alam. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ada satu orang hamba Allah dia hilang lama. Bila dia hilang, duk berapa lama dia muncul semula. Tanya hilang mana lama? Dia kata aku ditawan oleh sekumpulan jin. Jin ni jin kafir. Dan masuk ke alam mereka. Dan kemudian berlakulah peperangan antara jin yang kafir ini dengan jin yang Islam. Peperangan dua kuat. Akhirnya mereka telah mengalahkan jin yang kafir dan mereka membebaskan aku dan aku muncul semula ke alam.
manusia. Oh, tuan-tuan dengar kata jin senang. Jin ni kira menarik sebenarnya. Habis kenapa orang takut dengan jin? Ini adalah beberapa perkara yang saya sebutkan tadi sebagai perkara yang berhubung secara umum dengan istinja. Cuma saya nak sebut beberapa perkara tambahan. Berhubung dengan adab kita beristinja. Sebahagian adab ini diwajibkan dalam sebahagian mazhab, sebahagiannya melakukannya dimakruhkan. Sebahagiannya mazhab Syafi'i makruhkan, mazhab lain wajib, mazhab lain haramkan. Ada yang mazhab wajibkan, ada mazhab lain pula sunatkan. Tapi saya nak sebut 2-3 perkara. Pertama, berhubung dengan tempat kita nak buang air. Contoh sekarang ada rumah, ada apa, tapi mungkin kita pergi buang air. Diharamkan pada sebahagian mazhab, sebahagian ulama, kita buang di tempat laluan orang, di tempat orang duduk. Apa juga yang bermaksud tempat yang boleh menyakitkan orang. Ataupun kalau sama juga kita orang mandi, kita buang air besar, menyebabkan orang yang mandi kena haram. Kerana Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna Nabi SAW qala ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anan? Qala alladhina yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Nabi kata takutlah dua berjenis golongan yang dilaknat. Sahabat bertanya, siapa hak dua golongan yang dilaknat? Iaitu orang yang pergi buang air kencing, pergi buang air besar, air kecil di tempat orang, laluan orang, ataupun di tempat orang berteduh. Pokok rendang-rendang dia pergi buang. Baca. Tak, kalau tempat orang dalam perjalanan, ini dah haram. Samalah juga apa saja tempat. Lah ni kata stesen bas, tempat orang tunggu bas, kita pergi kencing situ, haram hukumnya. Kerana, tapi kalau kita nak luaskan makna, kita singgam duduk di mulut, kita pergi pelekat di situ, apa hukum dah? Tujuan Nabi larang ni sebab menyakitkan. Kalau kita buat macam tu menyakitkan orang lah. Abu rokok kita hisap. Pergi tak rokok macam sikit lah. Duduk saja-saja kita pergi tenyih di kursi orang nak duduk tu. Sama juga. Tentu tak dibenarkan oleh syarak. Dia mengandungi makna menyakitkan orang lain. Kemudian, kita dilarang juga untuk buang air di tempat air bertakung. Dalilnya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fi ma'ir rakib. Nabi melarang kita buang air di tempat yang bertakung. Kalau tempat bertakung, tak kira lah tempat bertakung. Kalau tasik, macam tasik takung tak ada besar tasik. Empangan mengkuang. Besar tu. Takungan air juga. Apa hukum? Harus. Tuan-tuan kena jadi mujtahid ni. Tuan-tuan, seperti masalah yang seperti inilah berlakunya mazhab. Bukan kerana tak mau mengikut sunnah, tetapi kerana benda ni boleh menyebabkan, kata Imam Malik, boleh disebabkan besar tak memberi mudarat pada orang. Sebagai mazhab yang kata Nabi kita tak boleh bertakuk, lagi mana bertakuk, ku kira tak boleh. Tapi pasal apa tak boleh? Menyakitkan orang tak? Rosakkan air. Tak begitu? Macam tu yang sikit. Lebih dua kolam. Tapi kalau tasik mungkang kita pakai Imam Malik. Tapi kalau tempat tu memang loji buang air, buang najis, ada ayam, orang pergi buang situ, boleh ke tak? Tak, kita faham maksud hadis. Saya kena faham maksud hadis. Tempat tu loji ayam takung, tapi tempat ayam takung tu macam di bagan.
Seperti perkara yang seperti itulah menyebabkan berlakunya huraian yang lebih di kalangan ulama. Disebabkan benda tu tak ada zaman dulu. Orang tak pernah fikir nak buat ayat lebih tapi ayat tu pula. Tak ada sebasai. Sekarang ada kemajuan. Kemudian berhubung dengan masalah tempat. Lepas daripada itu, berhubung dengan masalah kita masuk buang air. Dulu ni tandas tak ada dalam rumah. Orang pergi buang. Bila orang nak pergi buang air di tempat orang buang air, ada bacaan yang Rasulullah SAW baca. Seperti mana yang tuan-tuan tahu. Baginda membaca, Allahumma inni a'udzubika minan khubthi wal khaba'ith. Apa makna khubthi wal khaba'ith? Khubthi wal khaba'ith ni minta jauh daripada syaitan, jantan dan zina. Cara nak minta, Allah Ta'ala alam. Rasulullah minta, kita pun. Kemudian berhubung dengan arah kita buang air. Arah kita buang air. Ini timbul masalah. Arah kita buang air. Tuan-tuan, yang tuan-tuan dengar, kita tak boleh menghadap ke kiblat. Tetapi kalaulah sekiranya duduk dalam bangunan, boleh ke? Kalau duduk dalam bangunan, kita duduk dalam bangunan, boleh buang air menghadap ke kiblat. Yang ini tuan-tuan agak-agak hadis ke pendapat ulama? Ini juga hadis. Tengok bagaimana perkara di detail dalam Islam. Hadis yang pertama, tengok Rasulullah SAW sebut dalam hadis Bukhari dan juga Muslim yang selalu saya baca, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin aw ghair gha'id walakin syarriqu aw gharribu. Ini tuan-tuan kena ingat, orang kita sangka yang tak boleh buang tu buang air besar aja, tak boleh menghadap kiblat. Buang air kecil pun sama. Bila kamu datang nak buang air, jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakanginya. Menghadap pun tak boleh, membelakangkan kiblat pun tak boleh. Ketika kamu buang air besar dan buang air kecil. Tetapi hendaklah kamu syarriqu atau gharibu, menghadap ke timur ataupun ke barat. Timur dan barat tu nisbah cakap Nabi pada orang Madinah. Tapi kalau negeri kita, negeri-negeri lain mungkin timur dia tu kiblat. Kita ni timur lah. Kan? Bila negeri kita timur kiblat, kita pakai hak awal lah. Artinya cakap Nabi tu, hak kata menghadap ke timur dan ke barat tu sesuai untuk orang Madinah. Maksudnya yang penting jangan menghadap kiblat. Tapi yang mai kata dalam rumah boleh ni kat mana? Kita dengar hadis lain tak? Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim juga daripada Ibnu Umar. Dia kata Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dia kata irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustadbir al-qiblah wa mustaqbil asy-syam. Dia kata aku pergi panjat atas bumbung rumah Hafsah. Hafsah ni siapa? Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, anak Sayyidina Umar, isteri Rasulullah. Jadi kak dia. Bila kak dia, jadi dia tak ada apa, besok barangkali. Dia kata satu hari aku panjat bumbung rumah Hafsah. Bila aku panjat bumbung rumah Hafsah, adalah benda dia nak pergi ambil apa ke. Tiba-tiba aku ternampak Nabi buang. Nabi mungkin menghadap, Nabi nak buang air. Mungkin buang air kecil. Dalam rumah dia buang air kecil. Baginda menghadap ke arah kiblat dan membelakangi Syam. Serius sekarang. Jadi ke Madinah tu menghadap kiblat, belakangi Syam. Jadi bila dia tengok ke situ, maka ulama-ulama terpaksa nak bersatukan hadis ini. Hak satu Nabi larang, hak satu mereka tengok Nabi buat. Jadi berapa langkah? Yang ni dia panggil ilmu. Ni satu ilmu pula. Dia panggil ilmu mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis. Ni satu ilmu lagi, cabang lagi ilmu hadis tu. Tuan-tuan tahu dah? Fiqh, tasawuf. Ilmu Islam fiqh, tasawuf, tuan-tuan.
Lepas tu mengaji tafsir, kemudian dalam tu cabang dia tu banyak lah. Mukhtaliful hadis. Kata ulama Syafi'i macam ni, nak hurai dia. Yang pertama tu kalau duduk tempat lapang haram. Sebahagiannya mereka memakruhkan. Tetapi kalau duduk tempat yang khas, tertutup, tak terbuka, macam dalam rumah, yang ni harus. Nak satukan hadir. Yang kedua, di kalangan mazhab ada yang menyatakan cara selesaian yang macam ni. Nabi larang, tapi larangan tu bukan haram, makruh saja. Sebab tu baginda juga pernah buat, nak menunjukkan makruh saja, bukan haram. Yang pentingnya di atas mazhab Syafi'i dia begitu. Terbuka tak boleh, tertutup tak boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya beristinja hendaklah dengan tangan kiri. Tentu agak-agak dalam bangsa lain ada adab ni. Dia ada ke kiri kanan? Orang Islam ni dia bahagi tugas. Kiri kanan ni dia bahagi. Hak kanan buat yang ni, hak kiri buat yang ni. Dia bagi tugas. Tapi lecehnya, di dalam hayat kita ni kita tak bahagi sangat tugas kita. Tugas kita tak teratur. Orang kata suruh buat ni, tak buat 6 bulan tak buat lagi. Benda simple saja. Pasal kita tak pandai bahagikan. Seperti mana Islam ajak bahagi. Wudu di atas jumhur, kita mesti tertib dalam wudu. Kenapa? Dia nak ajak pembahagian. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Bila seorang kamu buang air, kencing, jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya, jangan dia beristinja dengan tangan kanannya. Artinya dengan tangan apa? Tapi dia kata tak boleh pegang langsung ni. Kalau terima ijazah ni apa macam? Mustahil. Mustahil. Cuma saya nak sebut 2-3 perkara tambahan yang tuan-tuan mungkin akan tanya, yang ulama sebut tadi. Yang pertama, ulama-ulama selain daripada mazhab Syafi'i mewajibkan al-istibrak. Istibrak ini bermaksud kita keluarkan baki semua sekali ketika kita buang air besar dan buang air kecil. Jangan bagi ada. Kalau kita duk rasa macam ada tu, dia kira tak sah untuk kita berwudu. Mazhab ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan tidak wajib istibrak. Tetapi melainkan apabila dia banyak belah duk rasa air kencing umpamanya masih ada lagi di dalam kemaluannya. Ketika macam mana nak istibrak? Banyak cara. Macam mana cara? Ada orang kata dia lurutkan supaya dia keluar keseluruhannya. Ada yang menyatakan dengan cara orang kita tua-tua kata kita berdehem. Gitu. Dulu orang tak faham mengaji fiqh, budak-budak. Ustaz kata berdehem. Ustaz ni bab dia nak dia terang, dia segan. Siapa dia kata apa berdehem. Budak ni pergi masuk tandas, habis kencing berdehem. Bukan yang tu. Duk berdehem tu tak jadi ya. Dia kata ada ustaz abang berdehem. Ustaz kata berdehem lah. Maksudnya bunyi bahasa Melayu payah. Maksud dia begitu. Maksudnya ada tekanan tenaga. Begitu maksud, bukan berdehem gitu. Kemudian diharamkan oleh para ulama apa perkara yang lain, buang air di atas kubur. Ini tentu haram. Tadi bila Rasulullah larang kita buang cuci istinja dengan tulang kerana dia makanan jin, bolehkah kita istinja dengan roti? Pasal apa? Nabi tak sebut. Kalau makanan jin pun tak boleh, roti lagi tak patutlah. Kita tak bolehlah jadi zahiri. Kita kata dalam hadis tak sebut. Dia sebut tulang tak lah boleh macam tu. Tu ulama-ulama Syafi'i menyatakan, cubalah lihat. Kalau dah tulang pun tak boleh kerana makanan jin, yang roti dah tak ada pasal lagi, tak boleh lah. Itu benda yang kita tak disebut fuqaha memahaminya.
Fuqaha memahami. Kemudian seperti mana yang saya sebutkan tadi, haram di dalam air yang bertakung. Dan ulama-ulama ada juga yang mengharamkan kepada air yang bergerak seperti dalam mazhab Hanbali. Mereka memakruhkan sebahagian mereka. Dan air yang bergerak kerana ia mudaratkan orang. Siapa nak bimbang air? Sehingga ada seorang pakar international, dia baca hadis Nabi, dia kata, aku heran macam mana Muhammad ni ada pakar dan pendidik kesihatan 1400. Dia kata kalau dia amalkan dalam negara-negara yang mundur supaya tidak manusia ni dilarang buang air besar di dalam air yang bertakung, tentu penyakit taun tak merebak. Waktu dia jumpa dengan Az-Zindani, dia kata kemudian aku heran dengan Muhammad. Orang British, saya lupa namanya. Kenapa macam mana Muhammad dapat membezakan kucing dengan anjing? Dia tak terima jilatan anjing, dia benarkan jilatan kucing. Pada zaman manusia sejak berkurun, lihat kucing dan anjing ni sama aja. Dan tuan-tuan kita, saya tengok tak sama. Memang kita ni Melayu noh, orang putih, barat sama aja. Dia tak ada beza berkucing dengan anjing. Dan rumah dia ada kucing, dia ada anjing. Tapi macam mana Muhammad yang main dalam keadaan manusia ada kucing dan anjing, dia boleh bezakan anjing tak boleh, kucing boleh. Kajian sains pun menunjukkan begitu. Tak sama dua binatang ni dari segi virus yang dia bawa. Tapi kata dia kata, cuma ada satu benda yang Muhammad tak dapat. Kucing walaupun dia tak ni, tapi bila dia buang air kucing ni, ayam orang Islam pergi makan, penyakit tu boleh masuk ke ayam. Orang Islam kena juga. Kata Zindani, kau yang silap. Kami orang Islam tak boleh makan binatang sekalipun halal kalau ternyata memakan kotoran. Kami kena kurung dia dulu. Bila kami tutup di kurung dia, maka kotoran tu akan keluar. Kami makan daging yang bersih. Oh, dia kata betul. Tuan-tuan, siapa menurunkan Islam? Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa orang kita pergi tukar agama kalau dia tahu Islam macam ni macam hebatlah. Mangkuk semua depan dia. Mengaji dia tak mau. Mengaji tak kira mengaji sangat. Dia cakap tak guna. Inilah sebahagian umum daripada masalah istinja yang saya sebut tadi. Dan juga yang disebut sebagai istijmar. Ataupun istijmar, itu kita sucikan dengan air ataupun dengan batu. Dan insyaAllah saya buka pada soalan kepada tuan-tuan dan soalan Allah. Katakan dia bayar kecil yang besar sekali, kemudian dia istinja, dia akan melalui yang kecil dulu. Kalau dia basuh sekali dengan yang besar, jadi daripada kecil tu air mutlak dia akan jadi dia tukar air nanti. Anda ingat soalan dia macam ni. Bila dia basuh air kecil, akan melalui dan kena kepada air besar. Anda ingat benda ni tak laku pada lelaki, tapi pada perempuan. Kalau yang pertama, dia basuh yang pertama. Yang pertama itu kena air kecil dan kemudian terus kena baru dia basuh air besar, tak sah. Tak bersih yang basuhan yang seperti itu. Tidak bersih yang basuh. Tetapi tentulah dia tak sekali lama kan dia basuh kan. Cuci dah yang atas, kemudian yang bawah. Ataupun diikuti dengan cara yang diminta supaya kita bersihkan dulu air kecil, kemudian barulah air besar. Begitu cara dia. Dia mesti pastikan dah bersih dah air, dah tak bercampur dah yang berikutnya. Cuma tadi saya seringkat satu perkara saya nak sebut. Orang yang menggunakan batu ataupun menggunakan benda kasar, hendaklah air najis berkenaan tak terkeluar lebih dari kawasan dia. Kalau dia meleleh, dia tak boleh. Dia mesti menggunakan air. Kencing boleh berdiri ke ataupun boleh duduk. Beberapa riwayat Rasulullah menyuruh duduk kencing. Tetapi ada riwayat yang menyatakan Rasulullah kencing berdiri.
Ulama terpaksa satukan riwayat ini. Ada yang mendhaifkan sebahagian dan sebahagian riwayat, tetapi antara mereka menyatukan kalau sekiranya diperlukan untuk kita berdiri. Artinya kalau kita duduk habis merecik kena kepakaian kita, maka seseorang boleh berdiri. Wallahu ta'ala. Tetapi bila imam tamat membaca Fatihah, kata di kalangan ulama Syafi'i disunatkan untuk imam diam seketika. Ini tidak sabit dalam hadis sebenarnya. Nah, maksudnya hadis tidak ada bersuruhan, tapi untuk memberi ruang kepada orang membaca Fatihah. Ulama khilaf. Ayat yang dibacakan tadi bahwasanya mengarahkan kita fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dia baca Quran, kita kena dengar. Kita kena diam. Maka kebanyakan mazhab menyatakan bila imam baca Fatihah kita dengar. Bila imam baca surah kita dengar juga, kita tak membacanya. Tapi macam mana mazhab Syafi'i boleh katakan baca Fatihah juga? Imam baca surah kita baca Fatihah. Karena kata mereka imam baca, kerana mazhab Syafi'i kaedah dia. Kaedah Syafi'i beza dengan kaedah mazhab lain sebahagiannya. Dia boleh sunnah boleh mentakhsiskan Quran. Maksudnya sunnah tu dia boleh menjadikan benda yang umum dalam Quran, dia boleh jadi hak ni dikeluarkan sedikit, dikecualikan. Maksudnya bila orang baca Quran kita kena diam. Iftitah apa semua tak ada, tetapi kecuali Fatihah, kerana la salata illa bi umil kitab. Tidak ada solat melainkan dengan umil kitab, kata dia. Maka dengan itu Fatihah saja boleh baca. Dia mengecualikan Fatihah. Dan dia membawa riwayat itu sahih. Dan riwayat daripada dalam Musnad Abdul Razak yang menyatakan Rasulullah mendengar sahabat membaca. Rasulullah kata baca apa? Mereka kata baca Fatihah. Nabi kata kalau aku jadi imam, aku sembahyang, jangan kamu baca apa-apa. Illa Fatihah. Kecuali Fatihah. Fatihatul kitab. Kecuali Fatihatul kitab. Di atas dasar ini, maka Syafi'i menyatakan bahawasanya baca. Mazhab lain kata tak baca. Wallahu ta'ala alam. Saya tak baca. Berpada dengan imam. Atau orang lain baca. Ini semua tidak menjadi masalah. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama sahaja, masing-masing mengukakan dalil mereka. Allah, kalau tak baca pun duk berkhayal tak ada kerja juga lah. Dengarlah imam baca. Kan? Kalau tak mau baca, dengar imam baca. Tapi kalau kita dah yakin dengan qaul yang dibacakan disebut oleh Imam Syafi'i, kekal kita bersama dengan yang disebut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu. Ada tadi seorang di situ. Siapa lagi? Ya. Yang tu tak khilaf dah, tentu bahan yang kesat. Bahan yang kesat tadi termasuk yang boleh, yang hutan najis termasuk yang tak boleh. Kita bahan yang kesat. Artinya macam ni nak buat contoh ke anda. Enta pergi satu jenis tandas, ayam pun ada, tisu pun ada. Enta buat pangai hari tu main angin bagus macam mana kalau? Tak mahu nak pakai ayam, nak pakai tisu saja. Bersih tak ada? Bersih. Bukan nanti ada dua benda tu, bersih. Tetapi yang paling afdal berdasarkan hadis, enta pakai mula dengan tisu, kemudian diikuti dengan air. Tentu pertama dia bersih, kemudian lagi bersih. Tapi kalau sekiranya pakai tisu saja, nanti ada orang kata tisu tak boleh, pasal tak keras macam batu. Ya akhi, ulama yang sebut keras tu pasal zaman mereka tak ada lah lagi tisu ni. Bila zaman kita dah ada tisu, kalau dia fahamkan kertas dulu pun lincin. Sekarang orang canggih, orang buat macam-macam. Macam kita sebut, dulu ulama menyatakan kalau nak cucikan kulit binatang, kita nak tuan-tuan panggil samak, dibang, tuan-tuan, dia macam mana? Kena buah garam, buah kapur. Itu kata siapa? Pasal apa mereka sebut dalam kitab buah garam kapur? Hadis tak sebut. Pasal apa? Yang tu yang mereka tengok pada malam tu, zaman tu. Kalau tuan-tuan kata buat contoh sekarang ni perjalanan. Tuan-tuan akan buat perjalanan apa? Naik kereta melalui highway, kena macam tu dah. Tuan-tuan tak tahu barangkali lagi 20 tahun kereta tak melalui highway, cuk naik tabung musuh terbang tu. Tapi contoh tu tak ada. Orang buat contoh. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' dia lebih luas. Dia menyatakan bahawasanya boleh digunakan kapur, garam dan juga apa saja yang menjadikan apabila kena air dia tak kembali busuk.
Sekarang ni orang ada bahan kimia, bahan apa canggih. Tak perlu kapur dengan garam lagi. Tak perlu kapur. Perubahan zaman. Tuan-tuan baca saya punya tulisan yang tamadun yang bulan nak main, insya-Allah, tajuk dia. Saya menyentuh perubahan fatwa, perubahan zaman. Fatwa itu berubah dengan berubahnya zaman dan masa.